Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey so nota untuk hari ni ada dalam mak punya group WhatsApp tu. So untuk apa kita nak lihat linear integral. Apa tiba-tiba lupa. Apa tu? Line integral. Okey jadi yang semalam kita dah lihat vector valued function. So kita dah kenal apa function yang dikatakan yang ada dengan vektor tu lah, yang combine dengan vektor. So untuk hari ni kita nak masuk kepada part yang kedua iaitu vector calculus. Okay, so apa itu vector calculus? Calculus of vector field. So calculus yang kita lihat sebelum ni, yang belajar sebelum ni lah, calculus tu bila melibatkan differentiation dan juga integration. So dalam calculus biasalah kalau kita sebut belajar subjek calculus. So dalam subjek calculus biasa kita ada differentiation dan integration. So nak dapatkan differentiation tu kita ada limits. So nak dapatkan limit so kita ada function, dia ada dia punya domain dan ada dia punya graph dan kita akan tahu limitsnya. Kemudian dari limits tu yang first principle tu yang kita dapat dia punya differentiation So kemudian bila dah differentiate kita nak tahu juga function yang di sebaliknya lah, yang lepas differentiate tu function asal dia apa. So kita buat anti-derivative. So itu yang ada dia punya integration. That's why kalau awak tengok bila kita belajar function ni dia akan berkait antara semua benda tu lah. Graph, function, domain, range, limits, differentiation dan juga integration. Samalah untuk vector calculus. So vector calculus ni dia calculus yang differentiation, integration tu tapi dalam vector field. Okay, tapi bukanlah kita lihat semuanya dalam vector field. Dia ada juga dalam scalar field tapi dia melibatkan vector. Okay. So ada dua yang kita nak lihat lah. Yang pertama adalah vector dalam scalar field. So apa yang dikatakan vector calculus dalam scalar field ni iaitu sekiranya kita ada satu point P, X, Y, Z P ni associate dengan skala kuantiti F, X, Y, Z. So function F tu function skala. Function skala ni maksudnya function biasa yang ada F sama dengan F, X, Y, Z sama dengan X, Y plus Z. Itu kita katakan skala function lah. So bila ada point tu, so kita akan dapat skala kuantiti So bila macam ni kita katakan yang skala field ni dia exist dalam region R So yang kedua kita ada vector field. So sekiranya setiap point P, X, Y, Z, P tu dia associate dengan vector kuantiti F, X, Y, Z. So F kita sekarang ni dah bold So maksudnya F kita sekarang dia dah vector. So dia ada setiap IJK lah. So F, X, Y, Z ni, so vector field ni bila dia P ni dia associate dengan vector quantity ni, so kita katakan yang dalam region R tu dia exist vector field. Jadi yang pertama sekali kita nak lihat kita punya pengiraan. Sebab apa? Yang basic ni sama macam yang semalam lah, vector valued function tu. So yang penting adalah dia punya simbol dia. So ini dalam pengiraan nanti kita banyak pakai simbol del ni lah. Okay, so kadang-kadang kalau belajar engineering dia panggil delta ni. Tapi kalau kami delta tu yang terbalik daripada tu lah. So sebab dia delta tu kita guna untuk dapatkan dia punya differentiate, dia punya nak differentiate nilai selepas dengan nilai sebelum lah. Jadi simbol yang macam ni kita panggil simbol del. Mana del ni kita define sebagai del over del xi plus del over del yj plus del over del zk. Okay, so kena ingat del ni sama dengan ni
supaya kita tak cari-cari ya, sebab del ni banyak kita guna dalam function, nanti tak ada setiap kali nak guna tak ada nak define dia lah. So kena tahu automatic yang del yang kita pakai adalah dari sini. Okay, dia sama dengan ni ya. Jadi apa yang kita nak buat, ada beberapa pengiraan asas yang kita perlu tahu. So katalah kita ada skala function f sama dengan fxy ataupun fxyz. So kita boleh dapatkan dia punya gradient bagi function ni, iaitu gradient diberi oleh formula del f. Okay, nak buat apa dengan gradient? Gradient ni kita boleh dapatkan directional derivative. Apa maksud directional derivative? Okay, kalau kita punya fxy tu yang sebelum ni, kita boleh dapatkan dia punya slope dia pada arah x dan juga arah y. Contoh dekat sini kita ada fxy ya contoh. So kita nak dapatkan slope pada x direction, dia adalah sama dengan fx. Okay, slope pada y direction, dia punya keturunan dia ialah pada fy. Okay, kita differentiate partial derivative lah. Tapi dalam directional derivative pun kita nak cari slope, tapi kita nak cari slope yang dia berkait dengan direction u. So u ni adalah vektor. So kita tahu, so kalau slope, kalau katalah kita ada fxy macam ni, kalau slope pada, kita ada surface, apa surface lah contoh. Kalau slope pada x direction, yang ni je lah. Kalau slope pada y direction, yang ni je lah. Tapi yang ni kita ada pada, kita nak pada direction u. So u katalah u kita berapa kita punya vektor. So u kita katalah vektor ni, vektor u macam semalam u. Jadi kita nak tahu okay, slope pada yang berkait dengan direction u ni ya, pada surface ataupun pada function kita ada tu lah. Okay, formula bagi directional derivative bagi function f in the direction of unit vector u. So u ni mesti unit vector u1i plus u2j plus u2k is equal to du. Du ni kita panggil sebagai directional derivative in the u direction of f sama dengan del f. So kita pakai formula yang gradient tadi, iaitu del f dot dengan u. Okay, so kita akan dapat dia punya directional derivative lah, berapa dia punya slope dia. Kemudian kita boleh cari unit normal vector of the surface, iaitu n, menggunakan formula ni tadi, iaitu del f bahagi dengan magnitude del f. So unit normal vector ni maksudnya kalau kita ada pada point ni, so kita nak dapatkan dia punya normal lah, pada normal pada surface yang ni ya. Okay, kita lihat example. Okay, kita tengok example ni. Okay, find the gradient directional derivative in the direction of unit vector u and unit normal vector for the scalar function yang ni lah. Semalam kita ada function apa, bukan skala lah, maksudnya semalam kita ada vector function kan. So kita cari prinsipal unit normal tu guna formula yang tu lah. Sebab apa? Function kita dalam vector, tapi sekarang function kita dalam skala. Okay, senang je, ikut je formula. Okay, so kita tahu tadi dah bagi tahu yang del ni del ni sama dengan del over del xi, okay, plus del over del yj plus del over del zk. Okay, okay. Lepas tu kita nak guna ni dalam kita punya formula. So macam ni kita nak dapatkan dia punya gradient. So gradient dia sama dengan del f lah. Okay, so del f. Awak jangan buat del darab dengan f lah. Tak boleh macam tu, sebab apa? Nanti kita salah anggap dia sebagai dot product sedangkan dia bukan dot product ya.
Okay, dia del F maksudnya del darab dengan F sajalah. So setiap del ni bila darab dengan F kita ni, so dia akan jadi, yang ni dia akan jadi del, sebab del sama dengan ni ya. So masukkan saja del F over del XI, okay, plus del F over del YG, okay, plus del F over del ZK. Okay, so ni maksudnya apa? Awak kena differentiate function ni with respect to X secara partial. Sebab apa dia sekarang kita guna del ni. So macam biasa dah biasa buat partial derivative ni. So nak test hari Jumaat ni partial derivative. So del F over del X, differentiate function ni pada X, kita dapat 1 lah. So 1 I, saya tulislah 1, sepatutnya tak payah tulis lah. Okay, plus del F over del Y. So del F over del Y adalah 1 G. Perhatikan dekat sini, function kita ni hanya X dan juga Y. So actually kita tak perlu tulis pun part yang Z ni. Sebab apa? Kalau awak differentiatekan pun awak dapat kosong. So ni jawapan ni lah. Ataupun kalau secara biasa kita tulis I plus J sahaja. Okay, itu adalah gradient. So lepas ni kita nak cari dia punya directional derivative. So directional derivative du tadi. So directional derivative ada u. So sekarang kita dah ada u, dia automatic u lah. Of f. So ini sama dengan del f dot u. Okay, so del f dot u. Jadi macam apa yang kita ada dia punya ni lah. So ni del. So del f dot u. So bila dia dot macam ni, jadi biasa saya akan tulis macam ni lah. So kita ada I, okay, plus J tadi kita dapat, okay, dot dengan u. So u kita guna sahaja del yang kita dah, del f yang kita dah cari tadi. So u kita dia dah bagi dekat sini, u sama dengan 5I tolak 2J. Terus malam dah tengok bagaimana kita nak buat dot product. Dot product darabkan setiap komponen. So kita dapat ni 5 darab 1 ni. So 5 lah I darab I 1 ya. Plus 1 darab negatif 2 adalah negatif. So kita dapat dia punya directional derivative dia adalah 3. Okay, so betul ke formula tu? Del f dot u. Dan akhir sekali adalah kita nak dapatkan dia punya n lah. Prinsip unit normal vector. So n dia nyatakan dia adalah del f over magnitude del f. Okay, so del f dah cari tadi. Gradient tadi dah cari. So gradient adalah I plus J. So kita buat sajalah I plus J per dengan square root 1 kuasa 2 plus 1 kuasa 2 lah. So ini sama dengan 1 per sek 2 darab dengan I plus J. Okay, simple saja. Macam tu Okay, ni kalau kita ada soalan yang A lah. So A ni adalah kita ada function of two variable. So dan kita ada dia punya unit vector dia adalah 5I tolak 2J. Okay, kita pergi kepada yang B ni sama je, dia ikut formula, cuma yang B ni dia ada 3 variables dekat sini. So, sama je kalau nak cari gradient. Okay, so gradient sama dengan del. Okay, sekarang kita punya function ni adalah phi. So del phi lah. So saya dapat del phi over del xi plus del phi over del yg plus del phi over del zk. Okay, so maksudnya differentiate ni pada x, y dan juga z. So kita akan dapat dekat sini negatif I, okay, plus 2j. So dia simple function je lah saya bagi, kita nak tahu nak masukkan dalam formula, kalau tak dia jadi panjang nanti. So tolak del phi over del z, tolak 1 lah. So tolak k. Okay, itu gradient, dapat dia punya gradient.
Okay, kemudian kita nak dapatkan dia punya directional derivative pada, okay, sekarang kita ada A. Kita buat dulu. So directional derivative kita perlukan unit vector. So directional derivative iaitu DUF sama dengan del phi tadi dot dengan U lah. Okay, tapi function kita yang diberi adalah A. So awak kena dapatkan U. Kita anggap yang A ni bukan unit vector. So sebab apa? Kalau soalan dinyatakan unit vector dia adalah U. So awak kena cari dia punya unit vector lah. Sebab selain U ya. Kalau dia dah ada, dia nyatakan yang A adalah unit vector, so bolehlah pakai A ikut soalan ni. So macam ni unit vector adalah U, so kena cari dulu unit vector bagi A ni. So U ni kena dapatkan U dululah. So U tak ada. Macam mana nak dapatkan U? So U sama dengan unit vector bagi A. Unit vector A, so ini sama dengan unit vector semalam dah lihat, iaitu kalau unit vector bagi vector yang tu, vector function yang tu dia adalah A bahagi dengan magnitude A. Okay, tengok semula formula yang semalam lah, yang revision tu. So U kita akan dapat A ni sama dengan ni. So A 3I plus 4 per set 2 J, okay, bagi dengan dia punya magnitude dia square root, okay, 9 sebab 3 kuasa 2 plus 16 per 2. Okay, so ini 16 per 2 ni sama dengan 8. Jadi kita dapat dia punya U sama dengan 1 per set 17 darab dengan 3I plus 4 per set 2J. Okay. Okay, dah dapat dia punya U tu, kita boleh teruskan pengiraan untuk dapatkan directional derivative bagi phi tadi. Okay, ni salah ni. Dah biasa pakai F. So kita pakai phi ni sebab ikut function yang dia define lah. So du phi sama dengan del phi dot U dot U. So del phi tadi kita dah dapat masa dapat gradient tadi, ambil sahaja daripada sini. So negatif 2 negatif. So negatif I plus 2J plus minus K. Okay. Dot. Okay. Dot dengan U kita dapat dekat sini iaitu 1 per set 17 3I plus 4 over set 2J. Okay, so ini sama dengan, so macam biasalah kita dotkan. So kita akan dapat 1 per set 17 lah. Okay, darab dengan negatif 3 kan. Boleh keluarkan, so negatif 3 plus 8 per set 2 tolak tak cukup. Rupanya tak cukup, ada satu lagi negatif tolak 10K. Sekejap je saya buang dulu Dia ada satu lagi iaitu tolak 10K lah dekat sini. Okay, ni A ni ada sampai tolak 10K. So tolak kena tambah lagi lah tolak 10K. So bawah ni salah lah maksudnya. Tolak 10K. So yang bawah ni ada lagi tambah 100 lah. Ya, sebab so dia akan dapat 117 dekat sini. Okay. Square root 117. So pergi semula kepada U tadi.
Okey, ini adalah square root 117. Okey, tolak 10K. Okey, so lepas tu buat dot product macam biasa. 117, so negatif 3 plus 8 per set 2 tambah 10. Nak tinggal sini pun boleh, tapi sebab ni number biasa saja boleh simplify je. So, kalau tak nak simplify boleh tinggal di sini, ataupun saya ni lah, sebab apa 10 tolak 3 ni 7, so saya dapat 1 per square root 117 darab dengan 10 tolak 7 lah 10 tolak 3 lah 7 plus 8 per set 2. Okey, mana-mana satu lah antara dua tu. Ini adalah operation yang melibatkan skala field di mana kita ada gradient, directional derivative dan unit normal vector lah. Ini yang penting lah yang kita akan nak guna untuk seterusnya. Ada apa soalan tak? Tak ada, Doktor. Okey. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, sekarang tadi kita ada function f tu adalah skala function. So sekarang kita ada f kita pula, dia adalah function dalam vector field. So f dalam vector field ni dia ada I, J, K lah. Jadi apa yang kita boleh cari dengan f kita ni, kita boleh cari dia punya divergence dia. Divergence bagi f. Okay, so divergence bagi f, dia punya formula adalah del dot f. Yang kedua adalah curl bagi f, iaitu del cross f. Okay, apa itu divergence? Divergence ni sebab sekarang kita lihat kepada vector field. So katalah dalam study, contoh dalam study bagi fluid flow, katalah kita ada fluid lah. Okay, divergence ni dia relate dengan bagaimana fluid tu dia menuju kepada certain point. So katalah kita ada point dekat sini, sama ada awak punya fluid tu dia boleh sama ada daripada point tu dia boleh mencapai. Okay, so yang ni lah. Ataupun dia menuju pada point tu, macam dekat dalam sinki awak tu, dia bertuju pada point dalam sink tu. Ataupun dia free flow, so dia tak ada apa-apa ni lah, dia tak adalah mencapai ataupun tak adalah menuju kepada certain point tu. Jadi bagaimana kita nak kira dalam maths, kita kira je, kita tak buat eksperimen dia, kita just kira daripada model yang kita ada lah. Jadi bagaimana kita nak kira? So kita lihat kita lihat function yang kita define bagi kita punya situation tu lah. So let's say function yang kita ada tu function f tu. So kita tengok adakah divergence f pada point tu kalau nak tahu pada point tu kena tahu dia punya point tu lah. Kalau tak dia sekadar general sahaja. So divergence bagi f tu saya kiranya dia lebih besar dari kosong pada point tu. So lebih besar dari kosong ni situation yang A ni, di mana dia punya awak punya fluid flow tu dia akan mencapai dari point tu. Yang kedua, sekiranya awak punya divergence tu lebih kecil dari kosong, divergence f tu lebih kecil dari kosong, maksudnya dia punya flow dia tu dia menumpu kepada point yang kita nak cari itulah. Ataupun sekiranya divergence kita equal to 0, so dia divergence free. Okay, so dia punya flow tak ada dipengaruhi oleh point tu lah, dia tak dalam mencapai, tak juga menuju kepada point yang tu, dia lalu je. Okay ya. Satu lagi curl. So apa curl? Pengiraan untuk curl ni. So curl kita ni dia adalah relate dengan bagaimana kita punya kalau dalam fluid flow tu, bagaimana fluid kita tu dia rotate pada point yang kita nak cari, itulah rotation bagi fluid tu. Tapi yang paling penting yang kita akan banyak guna nantilah, kita akan tahu sekiranya curl F ni iaitu
curl F tu sama dengan del cross F equal to 0. So kita boleh katakan yang kita punya flow bagi fluid tu adalah dia tak bergerak. Dia tak rotate dekat situ dia irrotational. Dengan kata lain, vector field kita tu berdasarkan function F kita tu pada point yang tertentu, kita katakan yang vector field tu dia irrotational, so dia tak ada rotation. Maka kita boleh katakan yang vector field tu adalah konservatif. Okay, sebab konservatif vector field ni dia boleh dia membawa kepada penggunaan untuk teorem yang seterusnya lah nanti. Okay, kita lihat example Senang saja pengiraan dia, senang dia masuk saja dalam punya formula lah. Divergence del F, curl del cross F. Okay. Tengok example. Okay. Okay, kita dapatkan divergence dan juga curl bagi function F ni. So bagaimana nak dapatkan divergence? Guna saja dia punya formula tu. Contoh ni, okay, nak dapatkan dia punya divergence, dah buatkan del dot F lah. So del dot F. So del tadi sama dengan yang tadilah. Sekarang kita ada del over del xi plus del over. Jangan buat pula del F macam ni. Macam tadi kan kita masuk del F, tak boleh ya. Sebab sekarang dia ada dot dekat sini. Ni dia ada dot dekat sini. Jangan buat yang macam yang kita buat yang tadi. Macam tadi dia tak ada dot, so dia darab biasa je lah. Mak boleh, biasa boleh masukkan macam biasa. Macam ni tak boleh. So del over del y, itu beza dot product dengan multiplication biasa plus del over del z. Okay. Okay. Dot dengan f. So f kita adalah x cube I minus 2j plus yz k. Okay. Bila dah dapat macam ni, kita akan baru boleh kita darabkan setiap komponen So kita akan dapat del over del x kuasa 3 okay, plus del over del y negatif 2 plus del over del z yz. Okay, so ini sama dengan differentiate macam biasa je lah, 3x squared. Ini 0. So ni kita dapat differentiate pada z adalah y. Okay, so kalau kita ada point x dan juga y, so kita tahu pada point yang kita nak cari tu, kita punya function ni adakah dia macam tadilah, dia lebih kecil dari kosong ataupun lebih besar dari kosong. Itu yang kita nak tahu Okay, macam tu je nak dapatkan divergence dia. So kalau curl pula, so curl sini divergence so curl F sama dengan del cross F. So semalam saya dah tunjuk bagaimana nak buat cross product. Okay, so cross product, so kita ada I, J, K. Okay, so nak cross apa? Del cross F. Okay. Okay, del ni del apa? So ikutlah del over del X, del over del Y, del over del Z. F, masukkan setiap komponen ni lah X cube tolak 2 YZ. Okay. So macam yang sama je lah dia punya ni. Okay, semalam sama je. Semalam, so ini tambah, tolak, tambah. Okay, saya guna cara yang biasa saya gunalah. So kalau kita nak cari untuk I, kita kena tutup I.
So ini sama dengan, untuk I dia positif lah. So positif I tak tulis tak apalah. Tapi saya nak tunjuk kat situ lah. Positif I. Okay, kalau dah biasa boleh terus differentiate dekat sini lah. Kalau tak nampak, boleh tulis secara determinan lah. So kita dah ada kat sini del over del Z. Del over del Z. Del over del Y. Del over del Y, YZ. So ni del over del Y, YZ tolak. Kenapa lah saya terus kira ni? Saya sebenarnya nak tulis bagi setiap ni. So del over del Y ni adalah del over del Z. So ini adalah negatif 2. Ini YZ. Okay. So term yang kedua ni tolak. So tolak J. So sekarang untuk J pula, tutup yang J lah. Okay, so tutup yang J. Apa yang tinggal? Del over del X. Okay, del over del Z. X cube dengan YZ. Okay. Akhir sekali adalah K. So, akhir sekali adalah K. So plus K. Okay. K pula kalau kita tutup pada K ni. Okay, kita dapat dekat sini del over del X. Del over del Y. X cube dengan negatif 2. Kemudian kita, ni kan determinant. So, darab silang sajalah. Dan tolak So, del over del Y, YZ, differentiate YZ pada Y, kita dapat Z. Okay. Tolak del over del Z 2, so kosong lah, kita dapat Z saja dekat sini. So kita dapat ZI. Okay, pada I lah. Untuk yang J pula, del over del X, YZ, kosong. Sebab apa? Tak ada X Del over del Z, X cube juga kosong. Okay, so ini sama dengan kosong. Kalau kira ni sama dengan kosong. Akhir sekali, del over del X 2 kosong. Tolak del over del Y X kuasa 3 juga kosong. So ini juga sama dengan kosong. Jadi final answer dia adalah ZI sahaja. Okay. Macam tu kita nak kira divergence dan juga curve bagi vector function ni lah. Okay, macam tu juga dengan yang B ni. So yang B ni tak ada apa. B ni awak boleh try kalau dia punya divergence dia divergence dia kosong kot. So ni awak try dia punya answer dia. Kalau untuk divergence F ni iaitu del dot F So ini sama dengan kosong. Sebab apa? Ni kan nak potong dulu X. Kalau X ni kan dia ada X ni. So ni dah tak ada X. Ni tak ada Y. Ni juga tak ada Z. So nanti kalau differentiate X, Y, Z dia akan dapat kosong lah. Try Dia punya curl iaitu del cross F. Ini sama dengan okay ni kita cari. So del cross F saya tak ingat dia punya answer dia apa. Ada dalam section 5 punya tu. So ini I, J dan juga K. So del cross F. So del adalah del over del X, del over del Y, del over del Z. F. Okay, F ni setiap ni kena darabkan. Jadi yang ni saya akan dapat untuk Y saya dah multiply dengan setiap ni, kemudian saya eliminate lah. So ni saya dapat 1 per YZ. Ini saya dapat 1 per XZ.
ini saya dapat 1/xy. Okey. Kemudian kita buat macam biasa saja macam tadi lah. Ini plus, minus, plus. Dapat ni, potong ni. So kalau untuk I kita dapat del over del y ni, del over del y ni kita dapat differentiate y ni, kita dapat negatif 1/xy kuasa 2. Awak kira dia punya ni. Yang ni tolak tambah 1/x z square. I. Okay. Okey, untuk yang K ni so tolak, untuk K pula, untuk J potong yang ni. So potong yang ni. Okay. So kita differentiate ni lah X ni pada X. So ni kita akan dapat negatif 1/x squared X squared Y. So yang ni kita akan dapat plus 1/yz squared. Awak kena try baru awak boleh tahu betul ke tak yang saya buat ni lah. Kalau salah betulkan je lah. So tambah last sekali kita tutup untuk K. Salah apa ni. Close yang K. So kita dapat dekat sini. Ini kita dapat negatif 1/x squared Z. Okey. Satu lagi plus 1/y squared Z. Tu ke tu? Okey. Harap betul lah tu. Nanti kira balik Try dapatkan dia punya curl dan juga divergence dia. So dalam case ni kita tak ada nilai X dan juga Y ni. So kalau kita substitute mana-mana ni, katalah Z sama dengan kosong kat sini kan, kita dapat curl dia equal to 0. So kita katakan ya dia punya pada point yang tertentu tu dia conservative vector field lah pada point yang kita ada tu Okey, boleh faham ke? Dia sebenarnya pengiraan biasa sahaja, cuma inilah dia jadi panjang sebab awak punya ni vektor, dia melibatkan vektor lah. Sedangkan dia matematik biasa saja, dia tak ada yang jangan sangat lah.